Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. SPRM sewajarnya diletakkan di bawah Parlimen. Pihak polis sudah membuka kertas siasatan berhubung dengan kehilangan. Barangan kes membabitkan wang tunai 6 juta dolar Amerika, kira-kira 24 juta ringgit Malaysia yang dikendalikan oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM. Siasatan oleh polis telah dibuat dan dibuka, tetapi saya tidak dengar siasatan dalaman yang dibuat oleh pihak SPRM, kata Menteri Dalam Negeri KDN Datuk Seri Hamzah Zainuddin ketika menjawab pencelahan oleh Ahli Parlimen Pakatan Harapan Puchong Gobind Singh Dio. Dalam pencelahan itu, Gobind meminta KDN menjalankan siasatan terhadap pegawai kanan di SPRM termasuk merehatkan Ketua SPRM Datuk Seri Azam Baki. Kita tidak mahu pegawai kanan yang masih dalam kedudukan mendapat ancaman dan tekanan saksi SPRM. Bukankah perlu direhatkan supaya siasatan ini perlu dipercepatkan, tegas beliau. Hamzah berkata beliau akan mengambil maklum cadangan Gobind supaya perkara tersebut dilakukan. Biar kita buat sedikit siasatan supaya kita boleh ambil keputusan seterusnya. Demikian jawapan menteri setelah tular berita kehilangan barang kes yang membabitkan wang tunai 6 juta dolar Amerika tersebut. Membabitkan seorang bekas ketua jabatan SPRM dan beliau perlu digantung tugas dalam tempoh siasatan tersebut. Pelbagai pihak mendesak Azam Baki harus bertanggungjawab di atas dakwaan salah guna kuasa dan perlu berundur atau berehat seketika sepanjang proses siasatan berlangsung bagi memastikan siasatan telus dilaksanakan demi mencari sebuah kebenaran. 3 pegawai SPRM telah ditangkap atas dakwaan penyelewengan berhubung kes melibatkan bekas Ketua Pengarah Badan Perisikan Luar Malaysia atau MEIO Datuk Hassanah Abdul Hamid. Transparency International atau TIM dalam kenyataannya yang dipetik berkata kesalahan menyalahgunakan harta yang diamanahkan kepada penjawat awam secara jelas berada di bawah Seksyen 409 Kanun Keseksaan Pecah Amanah Jenayah oleh pejawat awam atau ejen dan tertakluk kepada bidang kuasa Polis Diraja Malaysia PDRM. TIM juga menyatakan pihaknya bersama masyarakat sivil sudah lama menganjurkan supaya SPRM dijadikan Suruhanjaya perlembagaan yang dipertanggungjawabkan secara langsung kepada Parlimen, bukan kepada Menteri Kabinet. Menurut TIM, dengan cara itu pengawasan yang lebih meluas dan bebas dapat dibuat terhadap SPRM. TIM berpendapat kejadian seperti itu mungkin bukan kes terpencil dan kebocoran sedemikian jika tidak ditangani dengan cukup dan pantas akan memberi mesej yang salah kepada masyarakat tempatan dan antarabangsa. Terdahulu TIM mengalu-alukan dan memuji kerjasama antara kerajaan dan Pakatan Harapan di Parlimen melalui Memorandum Persefahaman MOU yang ditandatangani pada 13 September 2021 untuk membantu proses memulihkan ekonomi dan reformasi Parlimen di Malaysia. Bagaimanapun, di sebalik harapan bahawa niat dan iktikad baik para penggubal undang-undang dari kedua-dua belah pihak akan berlaku dalam beberapa bulan akan datang, Presiden TIM Muhammad Mohan melahirkan kekecewaan kerana 3 bidang pembaharuan utama yang telah diketengahkan dalam Pelan Anti Rasuah Nasional NACP dan pelbagai kenyataan dari ahli parlimen dan NGO dalam beberapa bulan terakhir ini tidak terkandung dalam MOU itu, iaitu pertama, Akta Pembiayaan Politik, kedua, pemisahan kuasa antara peguam negara dan pendakwa raya, dan ketiga, penubuhan SPRM yang akan melapor secara telus ke Parlimen dan Ketua Pesuruhjaya dilantik oleh Parlimen. Rakyat berhak mendapat sebuah Suruhanjaya yang bebas dan pendakwa raya yang cekap untuk mencegah rasuah dan sebuah Parlimen profesional yang berintegriti, kata TIM dalam satu kenyataan. Mengapakah perkara yang amat penting ini tercicir dari MOU itu? Perkara ini turut menarik perhatian Timbalan Ketua Pemuda Amanah Nasional Muhammad Taqiyuddin Cik Man. Dalam kenyataannya, beliau berkata Pakatan Harapan sejak dari awal meletakkan asas kepada perjuangan menentang rasuah dan korupsi. Justru langkah
langkah yang lebih terkedepan dalam membanteras masalah ini perlu digerakkan. Beliau mengingatkan bahawa perkara ini tercatat dalam buku harapan janji yang ke-14. Mereformasi SPRM dan memperkasa usaha membanteras rasuah. Pemuda Amanah menggesa agar usaha mereformasi SPRM ini menjadi perhatian serius dan perlu dimasukkan sebagai item tambahan dalam MOU Kerajaan Pakatan Harapan. Kami juga menggesa agar masalah rasuah dan korupsi yang semakin membarah ini perlu dibanteras segera dan usaha ke arahnya wajar dibuat sekarang dengan meletakkan SPRM di bawah penyeliaan Parlimen, katanya. Dalam hubungan ini, jom channel melihat kenyataan Menteri KDN biar kita buat sedikit siasatan kurang meyakinkan berbanding dengan tahap betapa tercemarnya nama baik negara akibat berita yang tersebar melibatkan integriti SPRM. Adakah kepercayaan negara luar dan pelabur yang diharap akan membantu memulihkan ekonomi dan kehidupan rakyat keseluruhannya akan meningkat jika sekiranya komitmen pemimpin kerajaan terhadap isu integriti seperti setengah masak sahaja?